Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, baiklah, hari ini saya dan juga sahabat saya ingin membahaskan satu isu yang berkaitan dengan pemandu mabuk, yang mana tidak asing kita dengar banyak kemalangan-kemalangan sehingga menyebabkan kematian yang telah melibatkan pemandu-pemandu tersebut. Okey, baiklah. Sebelum saya memulakan lebih dalam lagi tentang pembahasan saya, ingin saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Putra Haikal bin Muhammad Saleh. Saya daripada kelas 3 Syariah Islamiah dan belajar di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursi Zainab binti Syahid daripada kos Diploma Syariah Islamiah SEM 3 kelas 3 daripada Kolej Pengajian Islam Marsah. Akan menerangkan berkenaan tajuk tidak sempurna akal dan mabuk, iaitu dalam kurungan pembelaan atau kesalahan jenayah di Malaysia. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tajuk ini bersama-sama kawan saya. Okey, dalam Seksyen 86, pembelaan mabuk dipastikan jika pembelaan di bawah Seksyen kurungan 2 Seksyen 85 telah dipastikan. Maka bagi hal yang termaksud di bawah perenggan B, peruntukan Seksyen 84 Kanun ini dan Seksyen 347 dan 348 dalam Kanun Acara Jenayah hendaklah dipakai. Mabuk hendaklah dipertimbangkan bagi maksud menentukan sama ada orang yang dituduh itu ada mempunyai suatu niat yang tertentu atau lainnya, yang dengan ketiadaannya ia tidak rasa bersalah atas kesalahan itu. Tafsiran bagi maksud Seksyen ini dan seksyen yang terdahulu daripada itu, mabuk hendaklah disifatkan suatu keadaan yang diterbitkan oleh narkotik atau dadah. Seksyen 85 dan 86 Kanun Kesiasaan adalah berkaitan tentang pembuatan orang yang mabuk atau hayal. Seksyen ini melindungi mereka yang mabuk dan tidak tahu keadaan sebenar perbuatan yang dilakukan atau salahnya perbuatan itu di sisi undang-undang, tertakluk kepada bahawa mabuk itu berpunca daripada paksaan ataupun dengan kerelaan dirinya sendiri. Macam mana kita nak tahu dia ni dipaksa tak dipaksa? Kalau ikutkan majoriti, ramai pemandu mabuk ini minum arak atas kehendak mereka sendiri. Dan mereka tahu bahawa mereka itu akan mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka saat mereka mabuk. Kan? Kalau kita tengok pemandu mabuk yang pertama, kalau kes pertama berkaitan pemandu mabuk, kes kedua berkaitan pemandu mabuk. Kebanyakan kes ni, maksudnya bukan 1, 2, 3 kes, tapi banyak kes yang sudah berkaitan pemandu mabuk, tapi mereka tetap minum arak. Bermakna ini bukan atas pasangan mereka. Majoriti kalau kita isu-isu sekarang, semua atas kehendak mereka sendiri. Jadi, tak sepatutnya kita bela mereka-mereka ni. Macam mana awak boleh cakap yang pemandu mabuk ini perlu ada pembelaan? Okey. Bila mabuk ni suatu pembelaan, kita boleh tengok dalam Seksyen 85. Okey, yang pertama adalah kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen ini dan dalam Seksyen 86, mabuk tidak boleh menjadi suatu pembelaan terhadap suatu pertuduhan jenayah. Okey, yang kedua, mabuk boleh menjadi suatu pembelaan terhadap pertuduhan jenayah jika oleh sebab mabuk orang yang dipertuduh itu pada waktu pembuatan atau ketinggalan yang diadukan itu tidak tahu bahawa perbuatan atau ketinggalan itu salah ataupun tidak tahu apa yang ia lakukan. Yang ketiga, keadaan mabuk itu telah disebabkan dengan tiada kerelaannya oleh perbuatan jahat atau cuai seseorang yang lain. Keempat, orang yang dipertuduh itu oleh sebab mabuk menjadi gila sama ada bagi sementara atau lainnya pada waktu perbuatan atau ketinggalan. So, itu adalah sebab-sebab faktor-faktor kenapa mereka yang mabuk ini mendapat pembelaan. Ya. Kerana mereka ni tak tahu yang mereka sedang melakukan jenayah. Seperti itu. Okey. Seterusnya, kita tahu yang mabuk ni sesuatu yang berbeza dengan sifat tidak sempurna akal. Berbeza. Apa yang dimaksudkan berbeza tu? Maksudnya tidak sempurna akal ni dia tidak mempunyai kewarasan untuk berfikir. So, kiranya pemandu mabuk ini, waktu dia mabuk, dia tidak sempurna akal lah. Tidak boleh berfikir baik. Macam tu? Ya. Ya, macam tu. Tapi pada saya, mereka ni minum arak, beli arak kat kedai,
dengan berikan duit bayar, saya rasa mereka ada akal, ada cukup akal untuk berfikir bahawa arak ini mendatangkan kemudaratan. Kemudaratan kalau mereka bawa kereta, kalau mereka bawa kenderaan-kenderaan di luar sana, mereka akan membahayakan pemandu-pemandu jalan yang lain. Jadi kalau katakan mereka ini tidak ada niat untuk melakukan sebarang jenayah, kan, sebarang jenayah, bermaksud mereka akan dapat pembelaan daripada segi Seksyen 85 tersebut, 86, betul? Okey. Dan juga Seksyen yang suci hati, Seksyen 50 kalau tak silap saya. Betul. Seksyen suci hati yang makna dia tidak ada sebarang niat untuk melakukan jenayah. Jadi mungkin sebab faktor-faktor tersebut bahawa pemandu tersebut ini, mabuk ini, tidak boleh disabitkan sebagai kesalahan jenayah. Macam tu. Ya. Kita tengok pada situasi juga akan dibahaskan oleh peguam bela dan akan ditentukan oleh pihak hakim. Ya, hakim. Okay. Tapi jika kita ketahui dalam perihal tidak sempurna akal dalam Seksyen 84 hingga 86, yang bermaksud tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang pada masa melakukannya oleh sebab akalnya tidak sempurna, tidak mengetahui keadaan perbuatan itu atau bahawa apa yang dilakukan itu sama ada salah ataupun berlawanan dengan undang-undang. Okey, kita boleh tengok dalam kes Jusoh lawan PP pada tahun 1963. Jusoh tanpa sebab telah mengamuk. Amukannya itu telah membunuh kakak ipar dan 2 orang anak-anaknya. Kemudian dia membunuh orang yang berhampiran dengannya dan mencederakan 2 orang remaja. Selepas ditangkap, Jusoh telah dibawa ke hospital dan doktor mengesahkan beliau berada di dalam keadaan tidak sedarkan diri semasa kejadian. Jusoh dibebaskan. Jadi jika kita boleh lihat daripada kes ini, keputusan yang diberikan, mahkamah mendapati Jusoh di dalam keadaan yang tidak sempurna akalnya semasa kejadian. Jadi keputusan muktamad mahkamah adalah Jusoh dibebaskan daripada sebarang kesalahan walaupun dia melakukan kesalahan membunuh. Okey, baiklah. Itu daripada segi pandangan sahabat saya ini yang mengatakan bahawa pemandu mabuk ini perlu disabitkan, perlu dibela. Ya. Betul, kerana mereka ini melakukan jenayah walaupun menyebabkan kematian, tapi mereka tidak ada niat untuk melakukan tersebut. Ini kerana mereka ini dalam keadaan mabuk, tidak boleh berfikir dengan waras dan tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan. Ya. Betul? Okey. Berbeza dengan saya, kalau saya lebih suka mensabitkan kesalahan ke atas pemandu tersebut. Okey, kenapa saya katakan itu? Sebab tidak adil kalau mereka terlepas daripada kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya. Betul tak? At least mereka mestilah ada hukuman untuk diberikan sebagai pengajaran. Kalau kita tengok daripada segi Akta Jalan Raya, paling dekat kita boleh sabitkan kepada mereka ini. Itu yang pasti. Kerana apa? Dalam segi Seksyen 44, 45 dan 43. Itu berkaitan dengan seksyen yang dalam keadaan mabuk yang mengambil dadah. Okay? Kalau kita tengok daripada segi Seksyen 44, hukuman yang tidak melebihi 10,000 dan juga penjara tidak melebihi 12 bulan. Okey. Saya rasa mereka undang-undang macam ni perlu dipinda untuk menjadikan hukuman tersebut lebih berat. Faham tak? Okay. Sebab pada saya pemandu mabuk ini kalau bab wang ni mesti dia orang ada. Betul kan? Kalau orang Cina, orang India mesti dia orang ada duit untuk membeli arak. Tapi apalah, kiranya duit untuk bayar denda ni saya rasa mereka ada. Jadi saya rasa hukuman-hukuman macam ni tidak cukup berat untuk memberikan keinsafan kepada mereka. Jadi saya rasa kerajaan perlu meminda Seksyen 44 ini ataupun 43 ini menjadi lebih berat supaya hukuman yang mereka dapat ni setimpal dengan perbuatan mereka. Lebih-lebih lagi mereka ini meragut nyawa orang yang tidak bersalah. Okey? Okey. Dan juga Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan 1957 yang mana jika mereka mengambil dadah walaupun dalam keadaan minimum, mereka tetap akan diberikan hukuman. Faham kan? Jadi saya rasa Seksyen 45 ni pun perlu dipinda dengan lebih lebih efektif, supaya tidak ada lagi orang yang berani memandu dalam keadaan mereka mabuk. Jadi
dengan cara ini saya rasa mereka boleh mereka A few moments later. akan takut untuk melanggar undang-undang. Okey, daripada segi section untuk melibatkan kes mandatori daripada segi kanun kesiasaan section 302 yang mana melibatkan kematian dengan menggunakan suatu alat. Okey, saya rasa section ini juga perlu dipinda oleh kerajaan. Sebagaimana kalau kita tengok daripada segi percakapan Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Muhyiddin Yassin, beliau juga meminta kepada undang-undang Dewan untuk meminda 302 ini supaya dapat disampaikan ke atas pemandu mabuk, supaya pembelaan ke atas keluarga mangsa tersebut dapat dibela dengan dengan begitu baik dan juga memuaskan hati kepada masyarakat sekeliling. Betul kan? Sebab apa? Kita arif bahawa 302 dan 307 ini tidak boleh kita nasabitkan ke atas pemandu tersebut. Sebab apa? Bukti untuk kita sabitkan kesalahan pada jenayah ini sangat-sangatlah susah, sangat-sangatlah besar. Macam kata-kata peguam kita peguam yang lalu dalam satu akhbar saya baca bahawa beliau juga meminta bahawa 302 ini daripada segi pembuktian tersebut dimudahkan untuk mahkamah, supaya mahkamah ni dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas pemandu tersebut. Dan juga benda macam ni akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Bukan kepuasan saja kepada masyarakat ataupun keluarga bangsa, tapi mendapatkan keinsafan ke atas kesalahan-kesalahan jenayah yang telah dilakukan oleh pemandu-pemandu tersebut. Okey. Jadi saya rasa lebih baik untuk kerajaan meminda undang-undang tersebut, undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, kan, supaya tak ada lagi rakyat yang tidak bertanggungjawab yang berani membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah. Okey. Jadi itu pendapat saya. Pendapat saya berbeza dengan pendapat Yana. Sebab saya memang akan lawan habis-habis, kan. Saya tak nak mereka ini terlepas seakan-akan mereka tidak buat salah. Ya. Faham tak? Tapi dalam nak meminda sesuatu undang-undang mengambil masa yang sangat-sangat lama. Kenapa perlu ada buat mesyuarat parlimen dan sebagainya. Jadi langkah-langkah drastik yang kerajaan boleh buat ialah, yang pertamanya, kita perlu sekat penjualan arak. Kilang-kilang perlu dihentikan supaya tidak ada lagi penjualan arak dan tidak ada lagi pembeli-pembeli yang tidak bertanggungjawab, terutamanya khususnya yang menyebabkan kematian atau menyebabkan kemalangan ini. Setahu saya, dekat Malaysia tiada lagi kilang arak. Maksudnya kilang arak tu dia diimport daripada luar negara. Okey, jika kalau begitu, so kerajaan perlu memainkan peranan penting lah untuk tidak untuk membuat satu arahan tidak boleh mengimport barang-barang yang menyekat lesen. Menyekat lesen untuk kita jangan buat undang beli arak tu daripada luar negara ke sini. Ataupun kita ikut style-style negara-negara lain, macam macam negara dari United Kingdom. Tak silap saya. Kan? United Kingdom. Seperti yang saya tahulah, seperti negara Thailand dan juga Australia, dia menjalankan hukuman kepada pemandu mabuk ni diberikan terus mati mandatory. Maksudnya dia terus jalankan hukuman mandatori. Okey. Seperti itulah yang saya cuba sampaikan tadi, yang mana kerajaan perlu buat langkah-langkah drastik untuk menghalang pemandu-pemandu tersebut ni, masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini daripada melakukan sebaran jenayah. Okay? Lagi-lagi yang seperti inilah. Dan juga kerajaan perlu mewujudkan satu undang-undang khas bagi pemandu-pemandu mabuk tersebut supaya kes-kes seperti ini tidak berlaku lagi. Setuju tak dengan saya, Cik Ana? Saya sangat setuju. Okey, boleh saya tahu macam mana? Kira pemeriksaan untuk orang yang sesuai untuk minum arak, kadar paling sesuai. Kalau tak silap saya, dalam satu pembaca berita yang saya lihat beberapa hari lepas, ada satu
pembaca berita yang mengatakan bahawa kadar minimum yang boleh mensabitkan kesalahan ialah tidak boleh melebihi 80 mg. Betul kan? Daripada bacaan BCA. Daripada bacaan BCA. So kalau lebih pada itu bermaksudnya dah confirm dah dikira mabuk. Jadi boleh disebutkan sebagai kesalahan. So seperti inilah bacaan anggaran untuk peminum alkohol. Okey, seperti yang saya tengok ke belakang ini di televisyen, pihak polis juga menjalankan rondaan dan pemeriksaan di luar permis kelab malam untuk memeriksa orang yang keluar daripada situ. Ya. Kadar macam mana kadar tahap alkohol yang diorang minum. Ya. So apa pandangan anda tentang? Kalau saya setuju dengan usaha yang dilakukan oleh pihak polis, kan, dan kita sangat berterima kasih kerana pihak polis menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik. Kan, sebab kalau polis menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik, polis ini dapat melindungi masyarakat yang lain. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan adalah untuk untuk menghalang menyekat bahawa kes-kes seperti ini berlaku lagi. Jadi sangat penting untuk polis-polis melakukan kerja-kerja seperti ini. Iaitu cek bacaan anggaran kepada mereka-mereka yang daripada kelab malam ke, yang daripada kelab-kelab daripada kedai-kedai arak ke, kan, untuk mereka cek suhu anggaran BCA mereka tu. So sangat penting. So cara-cara macam inilah untuk kita menghalang rakyat-rakyat yang tidak bermoral seperti ini untuk melakukan jenayah. So saya pun rasa geram bila mereka terlepas daripada kesalahan yang mereka lakukan. Faham mereka terlepas. Jadi kita tak boleh berdiam diri. Kita sebagai rakyat Malaysia tak boleh berdiam diri dan lihat mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini sesuka hati mereka. Jadi kita mesti bersuara. Sebagaimana Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, pun bersuara untuk menegaskan kepada undang-undang Malaysia supaya lebih ketat lagi. Supaya pembelaan dapat diperjuangkan. So keadilan tu mesti dia dipertahankan oleh setiap rakyat Malaysia. Ya, betul, saya setuju. Jadi kesimpulannya, kerajaan perlu memainkan peranan penting untuk kes ini. Betul lah. Seperti apa peranan-peranan yang tadi saya sebutkan tu, yang menyekat lesen, permit semua tu, yang menutup kedai-kedai arak, ataupun membuat satu peruntukan khas bahawa ada kawasan-kawasan untuk arak sahaja. Macamnya zon untuk alkohol. Zon untuk alkohol sahaja. So kira-kira macam itulah kerajaan perlu lakukan. Seperti mana macam zon-zon dilarang merokok macam Yes, tu. seperti itu. Kesimpulannya, rakyat sendiri yang perlu memainkan peranan penting, kan? Dan juga mereka-mereka yang sering mengambil alkohol. Maksudnya kita boleh selesaikan isu ini jika semua pihak memberikan kerjasama. Semua pihak memberikan kerjasama. Tidak boleh kalau hanya sebelah pihak saja yang memberikan kerjasama, lagi sebelah pihak tidak boleh. So semua kena mainkan peranan penting, dan mereka perlulah ada sifat kemanusiaan di dalam diri mereka, diri mereka kepada masyarakat yang lain yang tidak berdosa. Kalau kita sedih sangat, yang menyebabkan kematian itu ahli keluarganya yang mencari nafkah untuk keluarga, sangat sedih. So tak ada langsung sifat perikemanusiaan dalam hati mereka, kan? So semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam menyekat isu-isu ni daripada berlaku lagi. Okey, itu sahaja daripada saya. Siana ada apa cakap? Okey. Seperti yang kita tahu, masyarakat juga perlu menitik beratkan berkenaan isu yang sering berlaku Malaysia, iaitu isu pemandu mabuk yang sangat membimbangkan pelbagai pihak, terutama sekali kerajaan. Pelbagai usaha telah dijalankan. Namun kalau masyarakat sendiri tidak memberikan kerjasama yang baik, isu ini akan tidak boleh dibentikan. So masyarakat perlu prihatin terhadap situasi yang sering berlaku ini. Ya. Okey, setakat itu saja daripada saya dan juga sahabat saya ini. Okey, sekiranya ada jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami lakukan, kami minta maaf.
dan apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang buruk itu datang daripada Allah juga dan diletakkan di atas kami berdua. Baik, kami sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Seorang lelaki berusia 53 tahun yang video kereta dipandunya menyeret sebuah motosikal tular di media sosial ditahan polis kerana dipercayai memandu dalam keadaan mabuk. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 12.11 tengah malam dan siasatan awal mendapati pemandu itu terlebih dahulu melanggar motosikal berkenaan yang diletakkan di tepi sebuah kedai nasi kandar di Jalan Gudwara. Katanya pemandu terbabit kemudian dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk diambil sampel darah bagi ujian alkohol dan ditahan untuk siasatan lanjut sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Seorang pemandu lelaki dipercayai di bawah pengaruh alkohol merempuh 11 kenderaan lain di kawasan parkir di flat Taman Kota Pendamar 2 pada Ahad 26 Januari. Dalam kejadian 9.35 malam itu, pemandu berusia 46 tahun itu dipercayai memandu dari Pendamar Indah menghala ke Pelabuhan Klang sebelum melanggar pelbagai kenderaan di flat terbabit. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Ahmad Ramli berkata, pemandu itu kemudian mengundurkan kenderaannya dan melanggar beberapa kenderaan lain. Suspek cuba melarikan diri sebelum kenderaan pacuan 4 roda dipandunya terhenti selepas melanggar tiang elektrik. Kesemua kenderaan yang dilanggar berada dalam keadaan parkir dan tiada kecederaan akibat kemalangan dilaporkan. Dilanggar oleh pemandu yang dipercayai mabuk sehingga mengakibatkan kematian. Nyawa ibarat tiada harga, didenda boleh dibayar begitu sahaja. Mampukah undang-undang sedia ada membela nasib keluarga mangsa? Ikuti laporan yang disediakan wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Siapa sangka gambar yang diambil bersama beberapa jam sebelum kejadian Muhammad Zaili Muhammad dirempuh kenderaan yang dipandu seorang lelaki dipercayai mabuk kini hanya menjadi kenangan terakhir bagi isteri Allahyarham Zahlawati Dahlan. Pemergian Allahyarham pada awal pagi Isnin lalu memberi kejutan besar untuk mereka sekeluarga. Tuan rapat kita tak pernah berenggang kan. So bila dia tak ada tu akak rasa akak tak percaya dia. Akak tak percaya dia kenapa dia kena pergi dengan cara macam tu kan. Sebab dia muda. Sebab akak nak dia tua bersama dengan akak kan. Kehilangan suami tercinta disebabkan sikap tidak bertanggungjawab orang lain itu menyaksikan ibu kepada 4 orang anak ini dalam sekelip mata terpaksa menggalas tugas sebagai ketua keluarga. Tentunya tiada lagi tempat bergantung harap, tiada lagi gurauan, tiada lagi kebahagiaan yang dirasai bersama seperti sebelum ini. Akak memang selalulah pagi akan peluk dia, cium dia kan. Tapi dia tak ada tu. Akak ambil baju dengan bantal je dah dapat cium. Insiden kematian atau kecederaan serius disebabkan oleh pemandu mabuk semakin mengundang rasa marah masyarakat.
Hukuman yang sedia ada mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 20 tahun disifatkan tidak memadai. Setakat denda saya rasa semua orang boleh, tetapi nyawa yang hilang akan memberi impak kepada keluarga yang menjadi mangsa itulah. Mungkin denda yang lebih sikit atau penjara lebih sikit untuk bagi mereka tahu ini hukum kemalangan serius untuk semua orang. Ikutkan rasa, binasa. Ikutkan hati, mati. Ikutkan rasa, marah, geram, mahu saja si pemandu mabuk yang menyebabkan kematian dikenakan hukuman gantung sampai mati. Namun wujud pula satu stigma atau perspektif, jika si pelaku dikenakan hukuman sebegitu, bagaimana pula nasib keluarga dan anak-anak? Dapatkah mereka pampasan atas kejadian yang berlaku? Pakar Perundangan Datuk Muhammad Haziq Pillay Abdullah berpendapat pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan ke atas pemandu mabuk adalah lebih efektif untuk meneruskan tindakan sivil dan menuntut pampasan. Selain tidak membenarkan jaminan ke atas tertuduh yang memungkinkan dia mengulangi jenayah memandu dalam keadaan mabuk. Tuntutan biasa dibayar oleh pihak insurans yang melindungi kereta tersebut. So sama ada orang ni dituduh, in fact kalau dia dah dituduh di bawah Seksyen 44.1, bagus, lebih kuat. Tetapi kalau dituduh di bawah membunuh, lebih kuat. Sebab kenapa? Memang dia dah dituduh kerana membunuh yang mendatangkan kematian kepada anak atau bapa mereka. So di dalam keadaan tu, tuntutan insurans ni tidak akan terjejas. Ujarnya pertuduhan seumpamanya bagi kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian adalah sangat wajar. Memang ada provision untuk charge untuk murder. Memang ada. So kalau kita dah ada provision di bawah undang-undang sedia ada, kenapa perlu kita selalu nak refer kepada Seksyen 44.1? 44.1 ni hukuman dia tak memadai. Di beberapa negara luar, kalau kita melakukan ada kematian akibat drunk driving, maka hukuman dia adalah life imprisonment. Di mana negara yang tak ada hukuman gantung, life imprisonment. Saya rasa itu yang patut dibuat di Malaysia. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Seorang lelaki dipercayai mabuk merempuh sebuah kedai makan dan menyebabkan seorang pelanggan cedera di Taman Melawati Selangor malam tadi. Dalam kejadian 8.30 malam itu, pemandu terbabit turut merempuh dua kereta lain menyebabkan kerusakan teruk. Saksi kejadian Nik Norizan Ali, 28 tahun, mendakwa dia dan suami Muhammad Izani Misfar alias Hussein, 42 tahun, terkejut mendengar bunyi dentuman kuat di persimpangan hadapan kedainya. Kemudian melihat Pro2 Myvi dari arah hadapan melanggar Pro2 Beza dipandu seorang wanita yang datang dari arah kiri menyebabkan kereta wanita itu berpusing. Kereta Myvi terbabit-terbabas dan melanggar pula sebuah kereta yang diparkir di hadapan kedai sebelum merempuh kedai berkenaan. Pemandu lelaki itu dipercayai mabuk, ekoran terdapat 2 tin minuman keras di dalam kenderaannya. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Superintenden Muhammad Azam Ismail mengesahkan kejadian dan suspek telah ditahan untuk siasatan lanjut.